الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا الرسول العظيم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sadaqallahul azim. Wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, yaitu dengan mengerjakan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita menjadi mukmin yang sejati dan mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Agama Islam menitik beratkan agar umatnya menjaga dan menghargai akan nikmat kesehatan. Menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kesehatan merupakan salah satu asas bagi kebahagiaan hidup di dunia ini. Kesehatan merupakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, An Ubaidillah bin Muhdin Al-Khutami qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizatun lahud dunya. Rawahul Imam At-Tirmidzi. Maksudnya dari Ubaidillah bin Muhdin Al-Khutami berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa di kalangan kamu memasuki waktu pagi dalam keadaan aman pada jiwanya, sehat tubuh badannya, mempunyai cukup makanan hariannya, maka seolah-olah dia memiliki dunia ini. Sesungguhnya kesehatan adalah penting dalam kehidupan. Oleh itu Islam melarang umatnya melakukan perkara-perkara yang boleh memberi kesan yang tidak baik atau merosakkan kesehatan.
Sebagai langkah untuk menjaga kesihatan, Islam menyeru umatnya menghindari daripada melakukan apa-apa jua yang boleh memudaratkan akal dan tubuh badan. Antara amalan buruk yang memudaratkan itu ialah tabiat merokok. Sememangnya tidak syak lagi, rokok mempunyai kesan buruk kepada kesihatan yang bukan saja terbatas kepada perokok itu sendiri, tetapi juga kepada orang yang tidak merokok, yang terhidu asap rokok. Para pakar perubatan Islam dan bukan Islam menemui hasil kajian yang sama bahawa rokok adalah membahayakan kesihatan. Kajian telah menemui bahawa rokok mengandungi 4,000 unsur kimia. Antaranya ialah racun yang boleh membunuh dan lain-lain yang boleh mendatangkan penyakit barah. Antara bahan yang menyebabkan terjadinya barah daripada rokok ialah racun anai-anai, racun rumput, racun serangga, pembersih lantai, cecair pemati api, minyak roket, minyak tar jalan raya, ubat gagat dan lain-lain racun lagi. Ketahuilah, setiap hisapan yang dilakukan oleh perokok sebenarnya dia menyedut 4,000 bahan kimia yang dinyatakan tadi. Muslimin yang dirahmati Allah, isu rokok memang tidak wujud pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu dalil khusus yang memperuntukkan masalah rokok tidak ditemui. Para ulama mempunyai pandangan yang berbeza-beza dalam penetapan hukum syarak mengenai rokok. Walau bagaimanapun, para ulama pada masa ini lebih condong untuk mengharamkan rokok. Alasan yang mereka kemukakan untuk menjadi sandaran pengharaman merokok ialah dalil-dalil syarak yang bersifat umum dan penemuan-penemuan terbaru hasil kajian yang dibuat para pakar perubatan yang mungkin sebelum ini tidak ditemui atau tidak diketahui di mana merokok itu mendatangkan kemudaratan kepada perokok dan kepada orang yang berada di sekeliling perokok. Antara dalil syarak yang dikemukakan untuk menyokong ketetapan hukum pengharaman merokok ialah firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul A'raf ayat 157. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Shadaqallahul azim. Tafsirnya, dan dia menghalalkan bagi mereka yang baik-baik dan mengharamkan ke atas mereka segala yang buruk. Menurut ulama tafsir, perkataan al-khaba'ith yang tersebut di dalam ayat tadi ialah apa jua perkara yang menjijikkan dan tidak disukai oleh manusia normal, seperti bangkai dan darah yang mengalir, ataupun sesuatu yang menjadi sebab kerosakan dan bahaya kepada tubuh badan, seperti babi yang boleh memberi kesan buruk kepada orang yang memakannya, atau daripada sumber-sumber yang memudaratkan. Menurut Al-Imam Ar-Razi rahimahullahu ta'ala, setiap benda yang dipandang jijik oleh tabiat semula jadi dan dianggap kotor oleh jiwa, maka memakannya boleh menyebabkan timbul kesakitan atau kemudaratan. Hukum asal bagi segala yang memudaratkan itu adalah haram. Begitu juga hukum asal bagi setiap benda yang dipandang jijik oleh tabiat manusia juga adalah haram. Maka tidak diragukan lagi, merokok juga tentulah haram, kerana telah terbukti bahawa rokok adalah memudaratkan. Allah Subhanahu wa taala melarang keras daripada menghampiri apa-apa yang memudaratkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Nisa ayat 29, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Shadaqallahul azim. Tafsirnya, dan janganlah kamu membunuh diri kamu sendiri atau membunuh orang lain, sesungguhnya Allah Maha Pengasih terhadap kamu. Muslimin yang berbahagia, ketahuilah 90% perokok mula berjinak-jinak dengan rokok semasa atau sebelum berusia 18 tahun. Hasil kajian juga menunjukkan bahawa remaja dan belia terpengaruh dengan rokok melalui persekitaran mereka. Kanak-kanak yang biasa melihat ibu bapanya atau orang-orang di rumahnya merokok akan lebih mudah menjadi perokok. Remaja juga mula berjinak-jinak untuk merokok disebabkan pengaruh dan tekanan dari kawan-kawan
atau mempunyai keinginan untuk diterima oleh kawan-kawan atau untuk mencari keseronokan. Kita sama-sama mengetahui, bagi melindungi orang awam daripada asap rokok, kerajaan telah memperketatkan larangan merokok di tempat-tempat tertentu dengan mengenakan denda kompaun ke atas mereka yang didapati merokok. Akan tetapi, kita masih melihat ada orang yang sengaja merokok di tempat-tempat tertentu. Dan yang lebih mendukacitakan lagi, kadangkala kita melihat ada orang merokok di dalam kenderaan masing-masing, sedangkan di sebelahnya duduk istri dan anak-anaknya. Di manakah kasih sayang mereka kepada keluarga? Kenapa harus mereka dedahkan kepada asap rokok yang boleh menyebabkan keluarga mereka mendapat penyakit atau mungkin juga menyebabkan kematian? Begitu juga halnya jika mereka merokok jauh dari istri dan anak-anak. Ini juga akan menjejaskan kesihatan orang-orang yang mereka sayangi, kerana kesan dari asap rokok yang melekat pada pakaian, pada rambut, pada kulit dan kenderaan orang yang merokok masih boleh menjejaskan kesihatan orang lain. Bayangkanlah seorang ayah yang merokok dan apabila pulang ke rumah, sedangkan kesan dari asap rokok masih melekat di tangannya, pada pakaiannya dan pada rambutnya. Lalu ia mengambil anaknya yang masih kecil, memeluknya dan menciumnya. Alangkah dahsyatnya pemberian si ayah yang satu hari nanti akan menyebabkan anaknya menghidap pelbagai penyakit. Muslimin yang dirahmati Allah, apa yang sungguh membimbangkan akhir-akhir ini, semakin ramai di kalangan wanita yang merokok. Jika kebiasaan merokok itu merupakan tabiat yang buruk di kalangan kaum lelaki, maka ia lebih buruk lagi jika dilakukan oleh kaum wanita. Menurut kajian para doktor perubatan, wanita yang merokok ketika mengandung boleh membawa bahaya kepada anak dalam kandungannya. Merokok juga boleh menyebabkan kelahiran anak-anak kurang berat badan, kurang ketinggian dan kecerdikannya, serta lebih mendedahkan kepada penyakit dan kematian. Muslimin yang dirahmati Allah, Kerajaan ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam terus-menerus berusaha untuk melindungi kesihatan rakyatnya dari terjejas akibat kesan buruk merokok. Berbagai strategi dan cara telah dilakukan, termasuk penggubalan undang-undang, menaikkan cukai dan harga rokok. Malah fatwa pengharaman rokok dan merokok juga telah dikeluarkan. Oleh itu, sebagai rakyat, laksanakanlah peranan masing-masing. Bebaskanlah diri dari rokok dan tembakau. Lindungi kesihatan keluarga yang kita sayangi dan berikanlah sokongan kepada usaha kerajaan untuk menjadikan negara Brunei Darussalam sebagai sebuah negara yang bebas dari rokok. Setiap perokok perlulah mempunyai niat yang bulat dan tekad yang kuat untuk meninggalkan secara total tabiat buruk merokok. Kalau tidak berdaya meninggalkannya dengan segera, maka tindakan secara beransur-ansur atau setapak demi setapak sangat bermanfaat. Di samping itu, jangan sekali-kali lupa untuk mengadu dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberi kekuatan agar dapat melepaskan diri daripada belenggu rokok. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala tetap berpihak kepada sesiapa yang ingin menuju kepada kebaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uuhu khaufan wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sadaqallahul azim. Surah Al-A'raf ayat 56 tafsirnya. Dan janganlah kamu berbuat kerosakan di bumi dengan syirik dan maksiat sesudah Allah memperbaikinya dengan mengutus rasul-rasul dan menetapkan syariatnya, dan berdoalah kepadanya dengan perasaan takut kalau tidak akan diterima, dengan penuh harapan supaya dimakbulkan. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Barakallahu lana fil Qur'anil azim wa nafa'ana bil ayati waz zikril hakim wa taqabbala minna tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.